semalam saya seharian keliling ke seluruh Negeri Sembilan. Bermula di Kuala Pilah, saya terus ke Tampin. Dari Tampin saya ke Jempol. Dari Jempol sebenarnya. Berjumpa dengan peniaga di pasar. Hari ini saya berada di pasar di Melaka, Pasar Besar Melaka. Ceritanya sama dengan apabila saya melawat pasar-pasar di Seremban, pasar di Port Dickson, pasar malam, pasar tani, semuanya sama. Isunya hari ini adalah perniagaan mereka belum mencapai lagi 100% seperti sebelum COVID-19. Ini apa sebenarnya tuan-tuan? Apa yang berlaku sebenarnya? Kita naikkan, kononnya gaji dinaikkan kepada RM1,500 gaji asas. Tetapi perniagaan kita masih di tahap 50% lagi. Peniaga pasar jual ikan, peniaga pasar jual sayur, jual pakaian, Waimah jual makanan menyatakan keresahan mereka. Ada satu dua yang viral tu lain. Tetapi yang biasa-biasa ini, perniagaan mereka semakin teruk. Menunjukkan kepada kita, poket kita hari ini kering tuan-tuan. Poket kita kering. Penjawat awam memang saya telah lalui. Saya selalu suka turun ke bawah. Saya lihat di dalam SUK Negeri Sembilan itu sendiri. Di pejabat saya sendiri. Penjawat awam ini sebenarnya nampak saja gah. 90% adalah golongan B40. 90% mereka. Yang hebat ni PTD je. Betul? 44, 48, 52, 54, jusa C, jusa B, jusa A. Ini bolehlah. Tapi bilangan mereka kecil. Yang ramai bawah 40. Betul? Gaji mereka cukup-cukup. Ini yang kita rasa di Negeri Sembilan. Apabila saya ambil alih Negeri Sembilan, saya lihat rupanya kononnya hebat penjawat awam ni rupanya dulu. Tetapi apabila saya lihat apa yang berlaku pada penjawat awam di Negeri Sembilan, baru saya sedar. Hanya segelintir, tak sampai pun 10% sebenarnya, adalah golongan yang ada pendapatan yang lebih sedikit. Tetapi sebagian besarnya adalah golongan B40 yang terpaksa hantar anak, kena bayar 400, 500 ringgit seorang anak. Itu di Negeri Sembilan. Bayangkan di Putrajaya. Betul? Ini yang tuan-tuan lalui hari-hari. Bolehkah kita boleh terima lagi kerajaan yang ada sekarang? Kena ubah tuan-tuan. Ini yang saya lihat di Negeri Sembilan. Kerana itu apabila bajet diumumkan di Negeri Sembilan, saya umumkan bajet, saya terpaksa fikirkan bahawa saya kena jaga penjawat awam saya di Negeri Sembilan. Dan apa yang menariknya, apabila kita mohon kepada mereka untuk berkhidmat bersungguh-sungguh, mereka bekerja untuk kerajaan negeri. Kita letak bajet kutipan hasil. Hari ini tuan-tuan, saya telah capai 98% daripada bajet yang kita tetapkan untuk kita kutip. Ini siapa yang buat kerja? Penjawat awam. Bukan sahaja pegawainya, tetapi mereka yang di bawah juga berkhidmat dengan penuh tanggungjawab. Saya yakin kepada penjawat awam Malaysia ini. Cuma kita kena jaga mereka. Apabila bajet saya juga umumkan kepada mereka, sekurang-kurangnya setengah bulan, minimum RM1,000. Itu untuk bulan 1. Itu yang kita telah lakukan. Ramadan kita umum lagi setengah bulan. Kita tahu mereka tak ada duit. Hari itu, baru-baru ini, kita lihat, apabila gaji minimum naik 1,500, barang naik,
saya pergi ke berjumpa mereka. Saya lihat hari ini apa yang berlaku, tuan-tuan. Mereka terpaksa tapau makanan. Mereka tapau makanan bawa daripada rumah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka tak punya duit yang banyak dalam poket. Ini yang berlaku. Mereka hari ini terpaksa tapau makanan sendiri, makan ramai-ramai, dan inilah yang berlaku di pejabat-pejabat kerajaan pada hari ini. Dan kerana itu juga kita kena fikirkan anak-anak mereka ambil tengah hari bawa ke pejabat. Saya pun senyum saja. Kerana apa? Saya tahu kalau dia letak di tempat transit, mereka kena bayar lagi duit untuk tambahan kos hidup mereka. Betul? Kerana itu saya nampak pejabat saya ada di kalangan mereka yang bawa anak-anak. Jam 1 petang itu mereka bawa anak-anak ke pejabat. Jadi saya nampak walaupun itu tak sepatutnya berlaku, tetapi berlaku kerana desakan hidup penjawat awam kita pada hari ini. Mereka tidak memikirkan ini semua. Mereka hari ini tidak fikirkan perkara tersebut. Kerana itu di Negeri Sembilan kita tak cerita. Kita tidak cerita tentang hudud, tidak cerita tentang undang-undang Islam, kita tidak cerita kerajaan Islam, tetapi kita telah laksanakan satu tanggungjawab, iaitu pinjaman tanpa faedah kepada penjawat awam di Negeri Sembilan, pembelian kereta, kenderaan bermotor, dan juga pembelian komputer tanpa faedah. Ini kita laksanakan. Kerana apa? Kita tahu mereka hari ini tidak mampu lagi untuk meneruskan kehidupan jika mereka terus tertekan. Dan mereka juga tidak akan mampu melaksanakan tanggungjawab dengan baik jika keadaan mereka terus tertindas. Jadi ini yang harus kita lihat. Inilah hari ini kita kena ubah. 19 hari bulan ini penjawat awam kena turun. Pastikan mereka tidak memilih lagi Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, tetapi memilih Pakatan Harapan. Ini yang harus ada dalam diri mereka. Keberanian. Kita tidak harus terikat dengan RM300, RM400, RM500 ketika mengundi. Kita harus fikirkan masa depan. Bukan masa depan diri kita untuk tempoh seminggu dua. Tetapi kita harus fikirkan bagaimana untuk kita meneruskan kelangsungan hidup siapa yang mampu menjaga penjawat awam demi kebajikan mereka pada masa depan. Lupakan 22 bulan. Lupakan 22 bulan. Kerana ketika itu kita ditakbir oleh orang tua. Orang tua yang cukup munafik bagi saya. Tidak menunaikan janjinya. Kalau kita ditakbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin bahawa pentadbiran kerajaan pada hari ini lebih baik, negara akan juga lebih baik insya-Allah. Ini yang harus kita fikirkan. Kerana hari ini kita lihat ada dua calon kita. Satu Sepang, satu Putrajaya. Kedua-duanya wanita. Dan kita lihat sendiri bagaimana mereka berusaha untuk memperjuangkan nasib semua kita yang ada di sini. Terima kasih keadilan memilih sahabat saya untuk bertanding di Putrajaya. Bukan mudah, tetapi saya yakin dia mampu membuat kejutan. Sepertilah gerakan kita di tempat-tempat yang lain. Kerana apa tuan-tuan hari ini? Kita inginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang ada hati nurani dalam diri dia. Yang mampu merubah negara kita hari ini. Kita hari ini cukup malu tuan-tuan. Hari ini kita malu tuan-tuan. Dengan keadaan ekonomi kita, dengan apa yang berlaku, kita cukup malu. 22 bulan itulah yang diulang.
Tetapi lupa mereka, dalam tempoh 22 bulan itu lebih baik sebenarnya daripada yang ada pada hari ini. Kita lihat bagaimana harga makanan yang ada di negara kita. Yang saya kata itu saling berkait antara satu sama lain. Kita lihat harga hari ini, harga ayam RM10 40 kalau di Seremban, Port Dickson. Dia untung RM1 untuk seekor peniaga. Dapat daripada harga ladang RM9 40. Peniaga pun tak untung banyak. Harapkan volume yang mereka jual. Ketika 22 bulan, harga ayam sekitar RM8 maksimum. Seekor ayam boleh dapat RM15 ke RM16. Tetapi hari ini harga dia RM22, RM21. Harga minyak masak RM17 ke RM18 untuk 5 kilo. Tetapi hari ini harganya mencecah RM32, RM33 untuk 5 kilo. Harga telur grade C ketika itu RM7 ke RM8 satu papan 30 biji. Hari ini mencecah RM13.40 ke RM14. Telur pun tak ada. Telur pun tak ada. Saya hari ini ke pasar Melaka, saya katakan tadi, saya melihat, meninjau sendiri bagaimana telur tidak dijual. Mereka berebut kalau ada pun. Harga telur boleh dijual sebiji 70 sen. Jadi kita lihat bagaimana keadaan sekarang. Yang dikatakan kerajaan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Telur tak ada, barang mahal. Ini yang dikatakan 22 bulan hari itulah yang diulang-ulang. 22 bulan hari itulah yang sentiasa dizikirkan, diwiridkan oleh mereka. Tetapi mereka nak menutup kelemahan mereka. Mereka tak buat apa pun. Saya sempat berjumpa hari ini dengan seorang pengeluar telur terbesar di Melaka. Dia supply kepada satu kilang yang membuat makanan. Saya cakap dengan dia, Kerajaan Negeri Sembilan sanggup beli telur-telur dia. Untuk kita jual dengan harga sedikit diskaun untuk rakyat Negeri Sembilan. Dia kata telur pun tak ada. Kerajaan Persekutuan janji kepada mereka nak selesaikan isu makanan ternakan. Sampai hari ini tak selesai. Ini yang tuan-tuan pilih ketika dulu. Tak, saya tahu tak. 22 bulan itu tuan-tuan pilih Pakatan Harapan. Terima kasih. Terima kasih, tapi kita ada pengkhianat yang harus kita selesaikan 19 hari bulan ini. Kita kena pastikan pengkhianat ini tidak ada di bumi lagi. Saya suruh bunuh, tak. Biarlah dia lagi lintang pukang masuk saya. Nanti saya kena siasat pula. Biar dia tak ada. Jangan ganggu pentadbiran yang akan kita bina pada 20 hari bulan ini, insyaAllah. Ini yang kita nak lihat hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Kita kena ke hadapan hari ini. Kita kena merancang bagaimana bukan saja ekonomi kita, tetapi kita kena juga melihat bagaimana hari ini kalau kita keluar negara, kita rasa malu. Tak tahulah tuan-tuan, malu ke tak malu. Saya rasa amat terhina kita. Kalau dulu kita bawa duit Malaysia ini ke Thailand, berebut peniaga-peniaga nak dapatkan duit kita. Betul? Hari ini dia kata, you tukar pergi dulu. Tukar kat money changer dulu. Betul? Baru jumpa dia. Duit kita orang tak pandang, tuan-tuan. Duit kita tak ada harga. Kita ke
menunaikan umrah, menunaikan ibadah haji. Tahun 2007 saya menunaikan ibadah haji. Saya letak, kalau RM100 dapatlah RM117. 117 rial. Hari ini kita tak RM100 dapatlah 79 rial. Betul? Mana maruah kita? Dulu orang berebut nak duit ringgit Malaysia. Hari ini tak ada. Dan tak ada apa pun dilakukan oleh seorang Menteri Kewangan untuk mempertahankan nilai ringgit kita. Betul? Dia kata serah sajalah kepada keadaan market yang sedia ada. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan merananya kita hari ini disebabkan nilai ringgit yang tidak dikawal. Harga barang naik, harga racun meningkat untuk petani-petani, harga baja meningkat untuk petani-petani. Kerana itu hari ini harga sayur, harga barangan semua meningkat disebabkan oleh kerana Menteri Kewangan kita pun tidur. Dia dulu cuba nak bertanding di Kuala Pilah, tuan-tuan. Saya tahu dia datang Kuala Pilah. Dia datang Kuala Pilah, kita sambut. Kita rai dia, tiba-tiba dia pindah pula ke Kuala Selangor. Saya ajak dia bertanding di bertanding bola sepak sawah. Sebab saya tahu dia nak bertanding. Saya arah semua untuk berhati-hati. Dia nak bertanding di Kuala Pilah. Tapi tak lama 2-3 bulan dia survey, dia lari ke Kuala Selangor. Dan hari ini dia bertanding di Kuala Selangor, betul tak? Inilah dikerja dia. Kenapa berlaku begini? Kerana dia nak cari tempat, dia tak ada masa nak fikirkan kita semua. Dia nak fikirkan diri dia selamat untuk dapat jadi ahli parlimen tu saja. Kalau dia fikirkan kita, dia pastikan bahawa nilai ringgit dapat dipertahankan. Barulah kita lebih selesa. Tetapi dia tak fikir untuk kita. Dia fikir bagaimana dia nak menang pilihan raya menjadi ahli parlimen. Itu saja bagi saya. Saya harap bahawa kita dapat fikirkan bagaimana keadaan kita hari ini. Kita lihat juga Hairi Jamaluddin hari ini KJ lagi diarahkan lagi daripada Rembau untuk bertanding di Sungai Buloh. Hari-hari duk mahamun Presiden UMNO, duk amun Tok Mat. Betul? Kita pun tak tahu sekarang. Dia sendiri dah kata dah UMNO tak boleh pakai.